Aku tak tahu dia lidi ke jarum. Tapi bukan jarum lah, sebab dia macam warna coklat. Aku macam, uish, ni susuk ke apa? So sebelum letak susuk emas tu, letak minyak dulu bagi bersih. Walaupun dia adalah benda-benda mistik, tapi SOP tu tak ada. Kat atas ada bunyi katil tau. Dititis dengan minyak cenuai. Tahu tak minyak cenuai tu apa? Cenuai orang what the hell is this? Tengok definition dia. Minyak cenuai RM800. Selesai masalah rumah tangga. Apa tu cenuai atau minyak pusat rawatan Islam? Apa tu? Jarum bagu. Oh, tu sakit. Tu sakit. Aku tak faham, out of so many place, dia macam selak rambut aku, dia pegang telinga aku kan. Lepas tu dia cakap macam tu. Wih, dara ni. Dia kata oh anak dara ni. Aku macam takut kan. Selalunya korang buat apa? Tanam? Tiba tanam. Tanam. Dia ada request lah. Setengah orang dia nak tanam. Lepas ni diorang akan buat apa bila diorang dah sedut tu, diorang akan masukkan jin dalam botol. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Bersama saya Hizman Huze dan juga Uncle Sister. Dan seperti biasa dalam video yang sama akan banyak benda yang berlaku. Hiz ada appointment berbekam tapi muka Anan. Okay, so benda yang aku nak cerita hari ni pun ada kena-mengena dengan rawatan alternatif ni. Kebetulan kita kena bagi konteks kenapa kita buat melalui Zoom hari ni. First, Hanan close contact. Hanan cerita Hanan? Macam setengah daripada korang tahu, aku buat live show setiap minggu. Sekarang setiap minggu akan ada sama ada kru ataupun artis yang positif COVID lah. Semua hari-hari ada orang kita kenal, ada kawan kita akan positif. Kalau korang tak ada kawan yang positif, maksudnya korang tak ada kawan. So untuk keselamatan, aku self quarantine diri aku. Okay, ini adalah abang-abang dari gelap pula rumah aku ni. Okay. Ini adalah abang-abang daripada apa? Aku dah lupa dah. Bekam Modern Al-Hafiz. Okay, ini adalah diorang. Diorang buat servis bekam daripada rumah ke rumah sebab aku tak kuasa nak pergi premis. So, ini abang-abang tu saya tinggalkan Instagram mereka dekat sini. Pop. Okay. Nanti korang pause lah sini tengok. Okay, bye. So, nanti kita buat dekat ni kan? Aku perasan tak, aku buka kamera, orang yang tak biasa dengan kamera, dia terus akan freeze tau. Dia terus jadi kaku. Kau tengok. Aku nak kena cakap apa ni? Kita buat apa hari ni? Kita buat bekam seluruh badan. Bekam seluruh badan. Bekam darah Nantilah Hiz cerita nak tukar baju jap. By the way, Hanan nak tengah busy preparation kahwin. Okay, Hanan nak kahwin. Hiz tak. Dia macam aku dah apa pula kan. Big news, Hanan nak kahwin. Hiz pula saya akan kembali aktif untuk buat kerja-kerja misi-misi kemanusiaan. Tahun ni insya-Allah Hiz akan pergi Sempurna, Syria dan juga Afrika. Okay, insya-Allah. So next week Hiz akan pergi ke Sabah untuk buat projek bersama dengan macam bajau laut dan sebagainya. You akan buat ni tak, Hiz? You akan syahadahkan orang dalam bot tak? Aduh, tacut. Tacutnya. Kau tak tahu apa kena kecam ke? Tengoklah kalau ada orang interested nak diislamkan, Hiz akan islamkan lah. Okay, lepas ni Hiz tak pergi berbekam ni, you better cerita bahagian yang apa, rawatan alternatif bagai tu. Jadi Hiz berpakaian sopan sikit. Saya pakai macam ni sebab kita tak nak orang tengok Hiz tidak berbaju kat YouTube. Korang mesti tak tengok aku bogil kan? Tak dapat. Baju ni dia macam dia macam bag kat belakang, nampak tak? Nampak? Tutup aurat lagi. Tutup aurat depan je, belakang tu tutup. Main bola tu lah. Bertuah main bola. Tak punya bising kat atas lah. Kat atas. Tak, sebab dia ni pun follow Hiz Instagram. Hiz kan kat Instagram sekarang ni, kalau jiran atas tengah buat projek kan benda semua, Hiz akan report dekat IG story. So dia ni selalulah tengok. Malam-malam Hiz tidur. Bila Hiz tidur, pada pukul 4 pagi, kat atas ada bunyi katil tau. Budak lah. Aku
Ni bukan cerita hantu, ni bukan cerita uncle sister, ni bukan aku nak buat cerita seram nak bagi korang takut. Tak, aku sekarang ni aku tak tahu nak buat apa sebab benda ni mendatangkan masalah dekat aku tahu sebenarnya. Sebab bila aku terjaga pukul 4 pagi, 5 pagi, kau rasa aku boleh tidur ke tidak? Nak buktikan dia bukan cerita hantu, lepas dah bunyi dia pergi dekat bahagian sini tau. Okey, dinding ni adalah dinding tandas. Kau rasa dia buat apa? Dia tanya apa soalan tadi? Hari ni tak ada. Semua tanya soalan sama. Saya nampak jiran yang tingkat 20 lebih apa semua. Dia nampak saya kat lift, dia kata, okey tak jiran atas? Lah, mesti kau follow aku kat Instagram. Tak, masalahnya jiran aku yang kat atas tak follow aku pula kat Instagram. Itu masalahnya. Actually malam semalam diorang ekstra tau. Bunyi bertukang sambil tau. Dia bukan lepas tu bertukang apa, dia sambil tu. Korang buat apa kat atas tu sebenarnya? Sedikit update, jiran dekat atas masih lagi buat anak bising-bising. Tapi aku tak larat sangat nak pergi ke atas dan marah dan sebagainya. Aku berdoa je lah kepada Tuhan kan. Setiap kali mereka buat anak dan mereka bising dan ganggu aku tidur, diorang punya alat sulit terbakar. Dah lah malam-malam kau bising. Lepas tu jiran lain pula tengah renovation rumah. Pukul 9 pagi sampai pukul 2 petang. Aku nak tidur pukul berapa kan? Itulah saya punya renting. Silap hari bulan nanti aku naik juga ke atas, bawa kamera. Itu masuk dalam cerita hantu tau. Itu cerita jiran tu lagi seram daripada cerita hantu. Cuy. Dia dah start bekam tu. Nampak? Ini nama dia bekam lucu. Tujuan dia untuk kebaskan kulit. Kebaskan kulit. Orang jiran atas mesti suka kebas ni. Lemak. Ibu lemak. Okay. Apa tu? Jarum baru. Tadi before kita record konten ni, aku pergi on IG live. Ada satu yang menarik ini, dia cuba cakap pasal benda-benda angka sepanjang preparation nak kahwin. So, okay. Maybe Haze tak tahu kot, orang perempuan ada sebelum kahwin dia orang showkan pergi spa, pergi mandi bunga lah. I tahu. Namanya bertangkas. Oh, tangas. Aku pun baru tahu benda tu. Masa mula-mula kawan aku cakap kena pergi bertangas, and then aku tanya dia buat apa nak bertangas ni kan. Lepas tu dia kata lah aku sempat tak tahu Lepas tu dia just cakap nak cuci bahagian lah. Jangan cakap macam tu. At least kalau aku cerita dekat orang, aku cakap berasap Cik Ki. No, it is actually dia berasapkan benda tu tau. Aku tak tahu. Aku tanyalah balik. Kalau dara pun kena cuci Aku macam tu. Ada pula kawan kata macam, aku nak belanja kau package spa kan. Kalau kau pergi Medi Spa, mahal lah, beratus-ratus ringgit lah. Ada tangas, ada urut, ada mandi bunga and what not lah, apa benda semua. My friend cakap dia dah pernah pergi. Aku pun singgah ke rumah akak ni. Rumah dia teres biasa, normal. Akak ni pun tak ada kelihatan menakutkan ke apa. Dia sambut aku macam biasa lah. Start masuk rumah dia, dia kata nak tengok dulu tak tempat ni. Dia bawa aku pergi tingkat atas. Tingkat 1 dan tingkat 2 rumah dia sangat berbeza. Macam tingkat 1 very normal, ada furniture, ada apa benda semua, very rumah orang kebanyakan lah. Tingkat 2 dia macam kawasan yang lain. It's like a black box yang gelap, tak kelihatan homey lah, tapi tak adalah sampai tahap rumah bomoh macam korang tengok dalam Uncle Sister Expose tu, tak adalah sampai macam tu. And aku dah start rasa tak sedap hati. Dan cakap dengan dia, tak apa kak, kita sembang-sembang dulu kan. Dia kata okey, akan nak ambil air, tunggulah kejap. Okey, aku tunggu. Aku macam nampak beberapa orang dalam rumah tu, tapi aku tahu dia sekadar siluet, dia bukan orang. So dia dah start ada bayangan-bayangan macam tu. Tapi aku macam cuba bertenang. Aku sendiri yang dengan rela hati datang ke rumah dia, so there's no one to blame. Lepas tu dia keluar bawa air. Lepas tu aku tanya dia, akak ni air apa? Dia kata ni air jamu. Oh, air jamu pula. Okey, lepas tu? So aku macam tak minum lagi lah. Aku macam okay, whatever, air jamu benda semua. And then aku tanya, akak tangas ni untuk apa? Weh, ni ini ayat dia untuk kurangkan vaginal discharge lah, atau keputihan. Lepas tu dia cakap untuk tingkatkan aku So comes the scary part Lepas tu tiba dia pegang telinga aku tau. Actually aku tak faham, out of so many place dia macam selak rambut aku, dia pegang telinga aku kan. Lepas tu dia cakap macam ni, weh, dara ni, dia kata anak dara ni. Aku takut takut suruh makcik tu pegang telinga aku. Dia katalah muka aku ni, dia sendiri cakap, akak tengok muka kau ni tak ada seri orang nak kahwin, tak ada seri pengantin. Dia cakap dengan aku. Kau rasa kak, kalau aku kena siapkan kerja sebelum aku kahwin, kau rasa berseri tak muka aku? Lepas tu dia cakap, akak nak bagi something untuk naikkan seri. Aku macam, apa pula dia nak bagi dia? Ada something awak kena pakai. Aku tahu title video ni aku nak buat apa.
Haze amalkan susuk. Haze amalkan susuk. Mesti orang tekan video ni. Demonstrasi susuk. So sebelum letak susuk emas tu, letak minyak dulu bagi bersih. Walaupun dia adalah benda-benda mistik, tapi SOP tu tak ada. Nah. Apa tu? Jarum baru yang tak dibuka lagi. Okay, I trust you. Nah, tiba I trust you. Oh, tu sakit. Tu sakit. Are you ready, kids? Saku daripada badan ni sekolah. Lepas ni diorang akan buat apa? Bila diorang dah sedut tu, diorang akan masukkan jin dalam botol. Muka pun boleh bekam lah. Kalau muka yang berjerawat tu, yang ada masalah kulit muka tu, elok bekam. Nasibbaiklah muka aku tak jerawat. Kalau tak, dia ni mesti paksa bekam kat muka. Ni contoh testimoni. Oh, dia pun Dia selalu bekam muka. bekam muka. tak ada Ini kan siap bekam kan? tak ada siapa puji di sini. Tapi dekat pipi tu macam Pikachu lah. Dia biasa 3 hari 4 hari. Jangan, saya ada syuting ni. Dah satu kerja pula muka aku macam Pikachu kat situ. Bercerita pasal start sebab aku nak tahan sakit. Aku nak cerita kat korang ni. Dulu kan Haze sekolah asrama. Sekolah Haze dulu sekolah Alam Shah yang dekat Putrajaya tu. Pernah 2,5 tahun dekat Ceras, dengan 2,5 tahun lagi dekat Putrajaya. So bila sebelum sekolah Putrajaya tu buka, diorang panggil macam perawat perubatan Islam ni lah, nak halau mana yang patut dia halau apa semualah. Aku tak tahu lah korang tahu cerita ni ke tak, dan sama ke tidak untuk asrama orang lain. Ada seorang ustaz tu, dia bawa bas tau. Sebelum dia pagarkan sekolah tu, apa dia buat, dia bawa bas tu masuk dalam asrama, panggil semua yang pernah duduk dekat situ apa semua, benda tu akan naik bas. Jin-jin segala tu, nenek tu lah, nak menunjukkan betapa memang betul-betul benda tu ada dan naik bas apa semua. Bas tu mendap tau Hafiz. Tayar bas tu mendap ke bawah macam tu. Nak jadikan cerita, student-student pun masuk lah dalam sekolah tu apa semua. Dulu tempat tu kelapa sawit punya tempat. Yang korang tengok Putrajaya yang sekarang tu dah banyak bangunan apa semua. Dulu kita orang kiri kanan tu kelapa sawit apa semua. Ibaratnya diorang pagarkan sekolah tu macam bentuk dom, bentuk dom yang sangat besar. Nak jadikan cerita, lepas dah pagar, kita orang pun masuk apa semua. Adalah beberapa sakitnya kat situ. Aku tak boleh nak. Sekolah asrama Haze kan semua lelaki kan, tapi tetap ada insiden budak kena rasuk. Nak jadikan cerita pula, rupa-rupanya ada benda tertinggal bas. So ada hantu tu tertinggal bas. So bila dah tertinggal bas apa semua, terpaksalah buat cara lain nak halau dia. Hampir setiap minggu pengawas sekolah time tu lah dan warden kena bawa dia pergi berubat apa semua. Kesian gila. Dah lah mak bapak duk jauh. Dah settle belum? Dah settle belum? Aku dah habis. Conclusionnya tertinggal bas. Conclusionnya tepatilah masa. Kau tak tertinggal bas, tak menyusahkan orang, tak apa. Oh jangan risau, rumah ni tak berhantu. Kawan saya dah check. Dah pagar. Pagar tu tidak, saya lah pagarnya. Lah tiba saya lah pagarnya. Pagar ni makan padi. Hafiz ni cakap badan Haze banyak angin. Macam mana awak tahu banyak angin? Dia dia punya cup tunjuk. Cup dia beruap. Kita akan rasa cepat ngantuk, badan kita akan rasa berat, kita akan rasa malas. Kalau aku malas tu bukan salah aku lah. Bukan salah. Tu salah tak bekam. So adik-adik, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang malas tu, bekam. InsyaAllah itulah ubat segala-galanya lah tiba. Sorry kalau saya banyak cakap. Lepas tu kawan saya dia cerita, dia pergi pusat yang untuk rawatan sebelum orang kahwin tu. Makcik tu bagi dia macam minyak pengasih dia tu untuk jamu. Untuk momo ke apa? Ni bekam ni ada baca-baca tak? Kami kita ada bacaan dia bang. Baca apa? Ayat pelindung bagi kesembuhan. Itu bukan baca, itu kan doa lain. Kalau kau cakap baca, orang ingat mantra. Lepas tu dia cakap, akak nak bagi something untuk naikkan seri. Aku macam, apa pula dia nak bagi dia? Ada something awak kena pakai. And then, dia masuk bilik dia, and then dia bawa keluar satu kotak tau. Takut pula aku cerita kan. So, dia bawa keluar satu kotak yang macam kotak kayu biasa. Lepas tu kat dalam tu ada banyak, aku tak tahu dia lidi ke jarum. Tapi bukan jarum lah, sebab dia macam warna coklat. Aku macam, dia susuk ke apa? Tahu aku, as far as I know, susuk is besi kan. Tapi dia macam, kau tahu toothpick? Tapi lagi halus dari toothpick and lagi pendek-pendek. Tak, kejadian ni memang bizarre gila lah. Dia bawa ke aku, dia tunjuk. Aku macam dalam hati aku ni susuk ke apa. Tapi macam aku nak dengar lah dia cerita pasal benda ni. Tanyalah apa saya kena buat. Aku ingat kena pakai ke apa benda kan. Tak, dia suruh telan. Dia cakap,
seminggu sebelum rawatan pengantin ni, makan dulu benda ni. Lepas tu, entah akar kayu kot. tak, kalau akar kayu biasanya rendam dan minum air dia. Dia kata ini petua orang dulu-dulu dah ada lah. Akak dah baca-baca benda semua whatever lah. Waktu tu aku dah start rasa lain. Kan tadi aku cerita ada nampak siluet kat rumah dia kan. Siluet tu makin lama makin terang. Dan apa yang aku nampak adalah macam, dia macam orang, ada kepala, ada benda semua, tapi kulit dia makin mencair. Jijik gila. Sumpah jijik. Lepas tu bau busuk gila. Tiba-tiba macam kau bayangkan kau nampak orang, muka dia cair. Itu adalah cue aku untuk keluar lah. Daripada situ. So aku dah macam, kak, cakap tak apa kak, saya rasa saya tak berminat tak apalah, saya keluar dulu. Lepas tu dia cakap dengan aku, tak ada tetamu yang boleh keluar dari rumah kak kalau tak minum air jamu ni dulu. Nasib baik kau tak minum. Aku cakap dia, oh kak, saya puasa. Nasib baik kau pandai. Tiba-tiba dia tahan aku, dia cakap dengan sembang-sembang. Dia cakap, oh sorry lah kalau akak buat kau takut. Tapi memang ramai tak pernah dengar pasal benda ni sebenarnya. Kalau spa-spa yang kat luar ni memang takkan bagi tahu kau. And then dia cakap dengan aku, macam kalau ambil rawatan ni daripada dia, rumah tangga tu akan prosper lah. Akan prosper sebab dia kata macam, pokok pangkal dia cakap, ambillah rawatan dia untuk menjamin kau perform lah nanti. Macam tu lah. Geliga. Apa benda ni? Lepas tu aku tanya dia, cakap dalam air ni air jamu apa? Aku tanya kan. Dia kata ada air jamu, ada dititis dengan minyak cenuai. Tahu tak minyak cenuai tu apa? Sekejap, biar aku google kejap. Nasib baiklah kali ni kita shoot pakai komputer. CE Nuai. Yes. Cenuai orang what the hell is this? Tengok definition dia. Minyak cenuai RM800 selesai masalah rumah tangga. Apa tu cenuai atau minyak pusat rawatan Islam? Minyak cenuai adalah sejenis minyak yang dicampurkan dengan pelbagai jenis ramuan termasuk akar tumbuhan yang didapati di dalam hutan dan laut, serta setengah dicampurkan dengan perkara lain seperti darah, sebahagian daripada perkara anggota tubuh badan manusia. Ini ni khasiat dia kat tengah ni. Cuba kita tengok. Oh ni, penarik segala hajat, pelaris usaha perniagaan, meningkatkan wibawa. Gitu, wibawa. Menarik simpati orang. Okeylah. Aku nak pergi ni. Aku nak pergi Syria dengan Afrika ni. Ilmu penunduk. So basically benda ni of course lah kurafat kan? Kurafat lah. Ni kita buka Facebook Pusat Rawatan Islam ni. Sudah. Baguslah you tak minum. Memandangkan you ada cerita pasal minuman yang orang bagi apa semua, I nak add on story ni boleh tak? Boleh, sila. Okay, so zaman his jahiliah dulu. Okay, lepas tu kejap-kejap tu kita punya bahan buangan lah, darah apa semualah. Dia terus sembuh dengan Clorox je. Mujur dia tak bakar je darah aku dalam rumah ni. Selalunya korang buat apa? Tanam? Tiba tanam? Tanam. Dia ada request lah. Setengah orang dia nak tanam ataupun buat macam tu, tak ada apa pun. Macam pet perempuan lah. Macam pet perempuan dia kata. Okeylah, basuhlah pet tu. Perempuan tak tanam, dia buang macam tu je kan. Siapa yang tanam? Kena bersih pada tandas. Pernah masuk ke tandas perempuan? Kantoi lah pula kat situ. Kita akan berdiri dan kita akan tengok lega ke Haze selepas dah kena susuk lah. Tiba pula rasa badan. Okey, seperti biasa kalau lepas kita cucuk belakang tu kita akan rasa gatal sikit. Tu memang standard, jangan garu. Okey, tapi lega. Rasa macam tiba gerakan. Okey, ringan badan. Dia nak tunggu dia punya efek dia lagi best bila bangun tidur besok. Thank you korang datang rumah. Sebab melayan Haze yang tak nak pergi premis, korang datang ke rumah Haze. Terima kasih juga sebab support kita orang. Tak ada masalah. Ni servis untuk lelaki saja ke? Kita buat untuk perempuan lah muka, boleh. Bekam muka untuk berjerawat dan bermasalah lain-lain di bahagian wajah boleh perempuan. Lelaki seluruh badan. Okey, sekian, terima kasih. So zaman Haze jahiliah dulu. Zaman Haze jahiliah dulu, pergi tempat-tempat hiburan apa semua ni dan sebagainya lah. Bila kita mempunyai pengalaman untuk pergi tempat-tempat macam ni, of course kita menimba pengalaman yang lain juga dan tahu cara-cara untuk kita berhati-hati dan sebagainya. Antara nasihat yang Haze terima adalah dia berkaitan dengan minuman kita. So kalau kita pergi mana-mana kan minum, tak kisahlah pergi kelab malam ke, pergi kedai mamak ke, apa semua ke, especially kalau kau perempuan. Pertama, do not leave your drinks unattended. Aku tak tahulah aku pernah dengar
aku pernah cakap ke tak benda ni, tapi I'm happy to repeat this anyway. Girls especially, jangan biarkan minuman korang, especially kalau korang pergi on a first date ke kat kedai mamak ke pada semua, minuman korang jangan biarkan terbiar. Maksudnya kau pergi toilet kejap ke, basuh tangan kejap, jangan biarkan dia terbiar. Sebab ada satu dadah ni yang lelaki ataupun sesiapa saja yang mempunyai niat jahat, dia boleh masukkan dadah tu dalam minuman tu dan korang takkan sedar tau sampai esok pagi. Orang tu boleh je buat apa-apa dengan kau macam tak sedarkan diri selama beberapa jam tu. Do not let the guys buy your drink. Pastikan dia adalah minuman yang macam tin ke, yang belum buka lagi, botol yang belum buka lagi. Tapi kalau di dalam gelas tu, jangan biar diorang bawa. Itu antara dua nasihat yang Haze dapat lah. Aku tak tahu kenapa aku dapat, tapi walaupun aku lelaki, aku tak tahu kenapa aku dapat, tapi aku dapat benda tu, and I'm just sharing this. Takut sugar mami nak umpan mood. Oh, tacut. Tacut kan.